اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Pertamanya yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab Munyatul Musalli ataupun Minyatul Musalli, kitab yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Mudah-mudahan dengan membaca kitab yang dikarang oleh beliau sedikit memberikan kefahaman berkenaan dengan ibadah kita, insya-Allah. Kita menyambung pada muka surat 16. Muka surat 16. Pada sebuah riwayat baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baris yang ke-13 daripada atas. Riwayat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Riwayat daripada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya telah bersabda, bagi orang yang sembahyang itu 3 karamah. Yang pertama, bertabur kebajikan di atas kepalanya daripada langit hingga kepalanya. Yang kedua, malaikat berkeliling padanya daripada 2 kakinya hingga ke langit. Yang ketiga, malaikat menyeru ia dengan katanya jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia, nescaya tiada berpaling ia daripada sembahyangnya. Bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 karamah kemuliaan kepada orang yang menjaga solatnya atau kepada orang yang solat. Yang pertama, ditabur ataupun diberikan kebaikan-kebaikan di atas kepalanya daripada langit, kebaikan ataupun rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat, keberkatan kepada orang yang memelihara solat. Yang kedua, malaikat berkeliling pada kedua kakinya sehingga ke langit. Nak katanya orang yang menjaga ataupun orang yang solat ini dikelilingi oleh para malaikat. Seperti mana orang yang menuntut ilmu makhluk-makhluk di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mendoakan. Sama ada makhluk di dalam bumi ataupun di dalam laut, sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang menuntut ilmu. Sebab itu kelebihan orang yang menuntut ilmu ni Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sangat luas. Dan orang yang berada di dalam majlis ilmu apabila berdoa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makbul ni kadang-kadang ada lambat, ada cepat. Kadang ada orang minta doa juga, waktu mustajab doa ni, doa ya Allah aku nak 100,000, tak dapat lah. Dia mungkin ada tempoh dia sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada keperluan hamba-Nya. Mungkin dari sudut kebahagiaan dan sebagainya kan.
Bermakna waktu-waktu mustajabnya doa di antaranya di dalam majlis ilmu. Sebab apa para malaikat membukakan sayapnya dan memberikan rahmat, sentiasa mendoakan kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu. Begitu juga orang yang solat. Istilah katanya, kalau orang yang melakukan kebaikan, Allah SWT berikan rahmat. Dah tua ataupun dah berusia ataupun dah tinggal tunggu masanya, takkanlah kita nak buat jahat juga, kan? Atau istilah kata, kalau kita dalam hidup ni kita nak buat jahat, banyak mana kita nak buat jahat ni? Banyak mana kita nak buat jahat? Satu masa dia akan fikir untuk buat baik juga. Sebab tu ramainya orang-orang dulunya peminum arak, dulunya kaki mencuri. Ada satu kisah, saya tak ingat namanya, salah seorang daripada kalangan tabi'in. Beliau ni pada satu ketika dia ni seorang yang dikatakan perompak jalanan. Perompak jalanan ni suka ganggu ataupun mengganggu orang di jalanan, di padang pasir. Merompak orang yang tengah berdagang ataupun tengah bermusafir di tengah padang pasir, dia merompak. Tapi satu malam dia tidur di rumahnya. Sebelum tidur tu dia berjalan-jalan. Ketika tengah waktu malam, dia terdengar orang yang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat keberapa saya tak ingat. Alam ya'ninil ladzi. Ayat dalam sebuah surah yang mana membuatkan beliau ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala terus menangis. Dulunya seorang perompak jalanan. Sebab itu dalam kehidupan ni, berapa banyak sangatlah kalau kita nak buat jahat ni, teruskan dengan buat kebaikan. Sebab itu disebut 3 karamah. Karamah yang ketiga, malaikat menyeru ia dengan katanya, jikalau mengetahui oleh hamba. Kalau seorang hamba ni tahu karamah ataupun kemuliaan orang yang melakukan solat, Allah Subhanahu beliau, orang yang melakukan solat tu, dia tidak berpaling daripada melakukan solat, akan sentiasa terus solat dan terus solat. Sebab apa? Dia tahu kelebihan dia. Sebab itu ramai orang yang datang selalu, dia tidak miss solat berjemaah. Sebab apa? Dia tahu kelebihan dia. Sebab apa ramai orang tak solat? Sebab apa ramai orang yang solat dia sekejap, ada sekejap solat, sekejap tak solat? Sebab apa? Kelebihan dia tidak tahu kelebihan orang yang datang ke masjid. Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dengan melangkah kaki Allah hapuskan dosa dan berikan pahala, satu pahala dengan satu langkah. Jadi kelebihan-kelebihan yang dia usaha untuk dapat tu, sehingga kan dia tak nak miss melakukan solat berjemaah ataupun tidak meninggalkan solat berjemaah. Itu kelebihan orang yang mengetahui fadilat. Sebab tu dalam kitab, beberapa kitab menulis fadilat solat, kelebihan orang yang solat. Sebab apa? Disebutnya di situ banyaknya fadilat orang yang bersolat. Maka inilah karamah yang dimuliakan Allah akan orang yang sembahyang. Maka inilah segala sunat yang tersebut, itu kesempurnaan sembahyang, dan adalah adab yang dituntut memelihara akan dia, supaya dinamakan dia orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan haknya. Iaitu orang yang melakukan solat, dia tidak hanya melakukan perkara wajib sahaja, ada perkara-perkara sunat yang dilakukan. Di antaranya sunnah hai'ah dan sunnah ab'ad. Jadi di samping kita melakukan perkara-perkara wajib di dalam solat, disertakan perkara-perkara sunat di dalam solat. Sunnah hai'ah yang disebut dalam kitab ini, disebutkan oleh para ulama, tidak perlu digantikan. Ketahui olehmu, sunnah hai'ah itu tiada dituntut dijabarkan, iaitu tidak dituntut untuk digantikan.
Digantikan dengan apa? Dengan sujud sahwi. Orang yang meninggalkan dia. Dan sunnah ab'ad itu apabila ditinggalkannya akan dia sama ada dengan lupa atau dengan sengaja, sunnah dijabarkan ataupun digantikan dia dengan sujud sahwi, iaitu sunat ab'ad. Sekiranya kita tinggal, dituntut untuk melakukan sujud sahwi, dituntut sunnah. Kalau tak buat, sah solatnya, tetapi tidak mencapai kesempurnaan solat. Sebab tu disebut kesempurnaan. Golongan yang disebut memelihara akan sembahyang disebut orang yang menjaga perkara wajib dalam solat, perkara sunnah di dalam solat, disebut orang yang memelihara akan solat, akan sembahyangnya. Yang kedua, orang yang mendirikan hak apa? Hak akan solat. Solat tu pun satu perkara yang perlu kita tunaikan haknya. Begitu juga kita membaca Al-Quran kan. Apabila kita membaca Al-Quran, setiap hak ataupun setiap huruf ini ada hak dia. Apabila kita menyebut huruf Ain, kita kena jelaskan hak dia. Nanti dekat akhirat dia tanya, kenapa kau tak sebut aku dengan betul-betul dia. Huruf yang disebut ni, huruf Ain, huruf Ha. Sebab itu mereka ini ada hak mereka, nanti dituntut. Sebab tu disebut orang yang memelihara akan sembahyang, yang pertama. Yang kedua, orang yang mendirikan haknya. Sunnah ab'ad yang disebut dalam kitab ini iaitu 8 perkara yang telah tersebut dahulu, iaitu sudah disebut, pengarang sudah menyebutnya pada bahagian hadapan ataupun bahagian awal kitab, menyebut berkenaan dengan sunnah ab'ad, iaitu tasyahud awal atau kunut subuh atau kunut witir, dan selawat atas Nabi pada kedua-duanya, seperti dahulu disebut pada muka surat 9 kenyataannya. Maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan dia akan salah satu daripada yang 8 perkara. 8 perkara ni apa? Yang pertama, saya bahagikan kepada 2 bahagian, iaitu sunnah ab'ad yang berlaku ataupun yang dilakukan di dalam tasyahud awal. Di dalam tasyahud awal, bacaan tasyahud awal tersebut, yang pertama, itu pertama. Yang kedua, duduk tasyahud awal, itu yang kedua. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi dalam tasyahud awal. Yang keempat, selawat ke atas ahli keluarga Nabi, selawat ke atas ahli keluarga Nabi. Jadi 4 perkara ini pada bahagian tasyahud awal. Yang seterusnya, bahagian yang kedua di dalam doa kunut. Doa kunut, bacaan doa kunut tu yang pertama. Bermakna yang kelima. Yang kedua, perbuatan berdirinya kita dalam keadaan, perbuatan kita berdiri untuk berdoa, untuk doa kunut, itu yang ketujuh. Yang keenam, yang ketujuh, selawat ke atas Nabi dan kepada ahli keluarganya, ketujuh dan ke-8. Jadi ke-8 perkara itu, kadang-kadang kalau kita terlepas tasyahud awal, dah terlepas 4 perkara kan, dah terlepas 4 perkara lah kan, 4 sunnah ab'ad. Adakah kita perlu sujud banyak kali? Kalau 4, satu sunnah ab'ad kita tinggal 2 kali sujud sahwi, makna 4 kali 2 8 kali sujud, tak, 2 kali sahaja. Begitu juga dalam doa kunut begitu. Kadang-kadang kalau doa terlupa terus terus sujud, jadi kita disunatkan untuk kita gantikan sunnah ab'ad yang kita tinggalkan itu dengan
sujud sahwi. Maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan dia akan salah satu daripada yang 8 itu, atau ia mengerjakan suatu perbuatan yang membatalkan sembahyang sekiranya dilakukan dengan sengaja. Melakukan dengan sengaja iaitu menambah rukun solat. Contoh, menambah dengan sengaja rukun solat batal. Sebagai contoh, kalau kita sujud ataupun kita rokok, sebelum kita nak rokok tu, silap, sujud. Tiba-tiba kita sujud ke atas satu benda tajam, kemudian kita angkat balik kepala kita sapu batu, kita sujud semula, batal. Sebab apa? Melakukan 2 kali sujud. Kalau tambah lagi 1, 3 sujud. Bermakna menambah rukun. Tiada membatalkan dia dengan lupa. Kalau sekiranya lupa, dimaafkan. Jadi kalau sekiranya lupa, dituntut untuk kita melakukan sujud sahwi. Seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Rukun yang pendek antaranya i'tidal dan sujud. Dia bacalah doa di antara di antara i'tidal dan sebelum turun ke sujud, dia baca doa panjang ketika berdiri. Sami'allahu liman hamidah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Tambah lagi doa, tambah lagi banyak kan. Dan duduk di antara 2 sujud, dan seperti berkata dengan sedikit. Contoh dia kata terlajak pula baca selawat kan, kita sebut sebut itu kalau memberi makna, dan dengan sengaja tu boleh batal solat. Memberi makna, contoh dia sebut memberi makna, batal solat. Tetapi kalau sekiranya dilakukan dalam keadaan terlupa tu dimaafkan. Kemudian diperintahkan untuk sujud sahwi. Berkata dengan sedikit dan makan yang sedikit. Makan ni bukan maksud kita ada makanan depan kita tu kita ambil kan, tak. Maknanya kadang kita solat, kita sebelum solat tu kita makan dulu kan. Orang kata kalau makanan sudah dihidangkan, eloklah sembahyang, eloklah makan dulu, jangan sembahyang dulu. Jadi makan pula daging kambing, sangkut pula kat gigi. Bila tu semayang dia kuis, dia telan. Lupa dia tengah semayang ni. Lupa dia, sedap pula tu, rendang dia kata. Rendang kan, rendang daging contoh. Kalau dilakukan dengan sengaja, batal lah, sebab sengaja dia makan dalam solat ni. Kalau dia betul-betul terlupa, jarang orang terlupa ni. Terlupa dia makan semayang, dia makan, dia kuis dia makan telan. Kalau ada sisa-sisa macam tersangkut kat mulut kan, eloknya kalau misalnya kata dah kat lidah kita tu, kata keluarkan tu, lepaskan sikit lah. Yang penting jangan berada dalam mulut kita. Berada tu kita telan pula kan, kita keluarkan. Tapi jangan ludah dengan air liurnya kan, keluarkan sikit. Supaya apa? Nak mengelakkan daripada tertelan. Atau melebihkan rakaatnya dengan lupa. Kita solat, tiba-tiba solat asar 4 rakaat, tiba-tiba kata 4 ke 3. Okey, kita belajar, kita disuruh untuk ambil yang paling sikit. Okey, ambil paling sikit, tambah. Tiba-tiba orang sebut subhanallah, teruskan, jangan risau. Orang sebut subhanallah, contoh imam kan, tiba kita ambil 3, kita teruskanlah. Yang makmum apabila duduk, dah duduk tak apa. Kalau nak ikut imam, kalau dia yakin bahawa dia ni sudah 4 rakaat, jangan ikut imam. Kalau ikut imam dia batal. Kalau sekiranya dia tak yakin 3 ke 4 betul juga, 3 ke 4 betul juga, tapi jangan cakap pula dalam solat.
Makna kalau dia yakin dia ni 4 duduk tunggu sehingga imam selesai rakaat yang dia tak yakin tu. Kadang berlaku juga, kadang dia dah yakin dah siap subhanallah pada imam, sekali imam bangun dia pun ikut imam. Batalah solat sebab dia dah tahu yang dia ni 4 rakaat, dia ikut imam. Kemudian habis imam dah habis di rakaat yang ditambah tu, imam tahiyat akhir, imam sujud sahwi, barulah makmum yang duduk tu ikut. Jangan tak ikut-ikut, sebab itu perintahnya apabila solat berimam, mesti ikut imam sujud sahwi. Maka sunat sujud sahwi, disuruh untuk sujud sahwi atau memindahkan rukun qauli. Tadi kita tinggal 8 perkara di dalam sunat ab'ad ataupun sebahagian daripada sunat ab'ad kan. Seterusnya termakan dalam keadaan lupa, bercakap dalam keadaan lupa. Macam ada setengah orang dia tak ingat, sedangkan dia ikut imam ni, dia pun tak ingat dia ni berapa rakaat. Sekali dia sebut subhanallah kan, tak ada masalah lah yang tu. Jadi kalau dia nak buat sujud sahwi dibolehkan, tapi sebab oleh kerana ikut imam, lebih baik ikut imam. Yang seterusnya makan sedikit, yang seterusnya melebihkan rakaat sekiranya lupa. Ada pula yang disebut memindahkan rukun qauli ketika baca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, sujud subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi. Silap baca surah Fatihah di dalam rukuk. Baca Fatihah, dia tak sempat baca Fatihah, dia rukuk. Imam dah rukuk kan, dia ikut sekali. Lepas tu dia baca Fatihah dalam rukuk. Bermakna kena sujud sahwi, tiada membatalkan dia. Seperti lagi contoh membaca Fatihah di dalam rukuk, dia kata, atau di dalam sujud, di dalam rukuk ataupun di dalam sujud, atau membaca tahiyat pada qiyamnya, iaitu tahiyat awal. Dia tak sempat baca tahiyat awal, dia baca masa Fatihah. Imam dia dia baca, imam tengah berdiri, dia baca tahiyat awal pada keadaan berdiri. Tidak jadi masalah. Maka sunnah ia melakukan sujud sahwi. Dan jikalau tiada membatalkan dia sembahyangnya dengan sengaja, sekalipun sebab ia meninggalkan dia tahaffuz di dalam sembahyang. Perkara-perkara yang tadi kita cerita tu, kadang-kadang ada orang disebut dalam kitab tahaffuz. Tahaffuz ni tidak cermat. Mana dia sembahyang tetapi tidak cermat ataupun tidak berhati-hati. Sebab tu kena berhati-hati. Sembahyang ni kena, sebab tu istilahnya kena fokus. Sembahyang kena khusyuk. Atau kerana syak pada meninggalkan sunat ab'ad, dia kadang-kadang dia ragu-ragu, dah selawat belum, dah selawat ke belum ke atas Nabi dalam doa kunut. Seperti kunut atau tasyahud awal, seperti syak, adakah ia baca kunut atau tiada, maka sunat ia sujud sahwi. Dan demikian lagi jikalau syak ia, adakah ia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka wajib ia datangkan serakaat lagi, kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakan akan dia. Dan sunnah ia sujud sahwi, sunat dia lakukan sujud sahwi. Dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada selamanya, jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya, adalah ia rakaat yang keempat, sekalipun kerana taraddud pada lebihnya. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi. Contoh, kalau dia sembahyang tiba-tiba dah sebelum salam tu, dah nak sampai memberi salam, dia yakin yang ni betul-betul yakin dia 4 rakaat. Jadi apabila dia yakin dia sudah 4 rakaat, disunatkan juga untuk sujud sahwi. Tapi kalau nak mengelakkan daripada keliru, tak payah buat pun tak apa, sebab sunat. Sebab tu
Kalau dia kurang yakin sama ada 3 atau 4 rakaat, buat tambah lagi 1 rakaat dan kemudian buat sujud sahwi. Jikalau ia tinggalkan tasyahud awal, maka berdiri ia sebelum lagi betul-betul sekiranya sampai ia kepada had rukuknya, dan lebih sebelum lagi betul berdiri yang memadai ia pada qiyam, atau ia meninggalkan dia kunut. Okey. Dekat sini persoalan ataupun satu masalah yang ditimbulkan. Sekiranya dia ni tasyahud awal, tiba-tiba dia terbangun untuk rakaat yang ketiga, tetapi bangun itu bukan bangun dalam keadaan dia sudah sempurna berdiri, dalam keadaan baru nak angkat badan tu. Dia duduk semula, teruskan solatnya, sebab dalam keadaan dia belum sempurna berdiri, dalam dikira masih lagi dalam keadaan duduk tasyahud awal. Atau ia tinggalkan dia kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujud. Makna apabila dia dah sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, dia nak sujud dah dalam keadaan badan sudah bongkok, tapi dia baru ingat yang dia belum baca doa kunut. Dia angkat balik kepala baca doa. Sebelum sempurna sujudnya, seperti belum lagi ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud, maka sujud sahwi yang pada segala yang tersebut itu, jikalau lupanya atau jahilnya, iaitu sekiranya dia terlupa, jadi digalakkan untuk sujud sahwi. Kita kena ingat beberapa perkara yang perlu sujud sahwi. Yang pertama disebut dalam kitab, dalam beberapa kitab lah, kitab fiqh, 4 sebab kena sujud sahwi. Yang pertama, tinggal sunat ab'ad. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan sengaja, iaitu membatalkan solat, tetapi lupa. Melakukan sesuatu dengan sengaja, melakukan sesuatu dengan sengaja ni bermakna menambah rukun. Contoh, perkara itu membatalkan solat, tetapi sekiranya lupa, tidak membatalkan solat dan dikenakan sujud sahwi. Yang keempat, yang ketiga, memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Rukun qauli ada berapa rukun qauli? Saya ada. Pertama, takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua, rukun qauli bacaan surah Fatihah. Yang ketiga, rukun qauli tahiyat akhir. Ni kalau periksa ni jenuh juga ni, tengok kebil. Kalau kena tanya kan, tahiyat akhir rukun qauli. Kemudian yang keempat selawat ke atas Nabi. Yang kelima adalah memberi salam. Jadi apabila memindahkan rukun qauli Fatihah, kadang orang baca Fatihah di dalam rukuk, di dalam sujud. Seterusnya melakukan ataupun menambah rukun fi'li kerana meragu-ragu, dalam keadaan ragu. Jadi 4 perkara. Pertama tadi tinggal sunat ab'ad. 4 perkara yang kena sujud sahwi. Yang pertama, tinggal sunat ab'ad. Yang kedua, melakukan satu perkara, kalau sekiranya dilakukan dengan sengaja batal solat, sekiranya terlupa dikenakan sujud sahwi, seperti menambah rukun. Contoh, menambah rukun ni dia ingat tak ingat yang dia ni dah sujud kali kedua ke belum, ataupun dia duduk di antara dua sujud, sudah ke belum, jadi dia buat lagi. Dia ingat tak ingat, bermakna dia, kalau sekiranya dia dah buat tapi dia tak ingat, bermakna dia sudah menambah rukun, tetapi oleh kerana lupa, disuruh untuk sujud sahwi. Yang ketiga, bercakap ni bukan bercakap jom pergi makan, tak, dia tercakap dulu. Kemudian memanjangkan rukun yang pendek seperti i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Dan jika kembali ia kepada kunut atau kepada tasyahud awal, padahal sudah hampir kepada qiyamnya atau hampir kepada sujud, pada kunut
batallah sembahyangnya jika sengaja ia meninggalkan keduanya, tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya dia berdiri jika yang meninggalkan tasyahud awal sampai kepada had rukuk. Macam ni. Perkara ni beberapa perkara yang berlaku kadang-kadang. Pertama, apabila dia sudah dia belum tasyahud awal lagi, tetapi dia terlupa, dia sudah bangun penuh. Kemudian orang kata subhanallah, dia turun untuk tasyahud awal, batal solat dia. Apabila dia tasyahud awal, dia tak tasyahud awal, dia terus bangun rakaat ketiga. Tiba-tiba orang subhanallah, dia dah sempurna berdiri dah. Kemudian dia turun untuk duduk tasyahud awal dan baca tasyahud awal, batal solat. Ataupun orang tak sebut subhanallah pun, dia tasyahud awal, dia naik rakaat yang ketiga, tiba-tiba dia kata, dia teringat dalam diri dia, cakap aku tertinggal tasyahud awal ni, dia terus turun untuk tasyahud awal, batal. Sebab apa? Dia sudah sempurna sempurna berdiri. Jadi teruskan ni lah, teruskan solat. Kalau kunut begitu juga, tiba-tiba dia rukuk, tiba-tiba dia turun nak sujud hampir ke sujud, belum letak lagi kepala, hampir ke sujud, dah separuh berdiri dah tu, dah habis dah, berdiri dah tak ada dah, dibangun balik, batal solat. Jadi teruskan sujud. Pernah sekali kita sembahyang tak ada siapa pun tegur yang kita ni terlupa baca doa kunut. Habis beri salam, okey lah. Habis beri salam, tak ada orang tegur. Lepas selawat baru tegur, imam tadi ada tertinggal doa kunut. Kenapa tak tegur dalam solat tadi? Kan? Kenapa tak tegur dalam solat, kata. Kadang orang tak berani nak sebut subhanallah tu pun takut dia, menggigil. Ini betul ni. Nak sebut pun tak berani nak sebut. Jadi habis solat, habis salaman ataupun selawat, dia pun cakap, imam baru habis solat, doa kunut tertinggal. Kenapa tak tegur? Tak apalah. Sebab apa? Sunat abad. Solat sah tak? Sah, tak ada masalah. Tapi kurang kesempurnaannya. Jika belum lagi bangunnya berdirinya jika yang meninggalkan tasyahud awal sampai kepada had rukuk, atau turunnya pada yang meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatannya, maka segala yang tersebut itu jika imam atau orang yang sembahyang sendirian. Maka jikalau yang sembahyang itu makmum, maka tiada tafsil dibicarakan lagi, ataupun tiada dibicarakan lagi, hanya wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang yang tempat imam, melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan, seperti qiyam sudah betul tempat berdirinya, maka kembali pula ia kepada duduk membaca tasyahud atau sujud. Ia sudah sempurna menghantarkan anggotanya yang 7, maka kembali pula kepada kunut, maka tiada harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya. Tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri serta imamnya pada suruh meninggalkan tasyahud, atau belum lagi berdiri ia, maka kembali imamnya duduk tasyahud padahal ia sudah berdiri betul. Wajib makmum itu berdiri, jangan ia duduk berserta dengan imamnya. Baca ni memang payah, pening sikit, sebab dia bahasa Jawi lama. Jadi keadaannya begitu, yang seperti mana kita sudah jelaskan tadi. Apabila dia ni makmum, tiba-tiba imam terlupa untuk tasyahud awal, dia duduk dalam keadaan tasyahud awal,
kemudian imam dah berdiri, dia kena ikut sekali. Dia kena ikut sekali. Akhir sebelum beri salam, imam akan buat sujud sahwi. Itu dia kena ikut imam. Kalau sekiranya imam terlupa rakaat, seperti mana yang tadi saya sebutkan, imam terlupa rakaat, memang dalam keadaan imam itu terlupa rakaat, sekiranya makmum yakin yang imam itu sudah berada pada rakaat yang keempat, eloknya makmum tunggu imam habis selesai rakaat yang dia kurang yakin. Sebab apa? Dia akan membatalkan solat. Okey, baik. Disebut kat sini jika perbuatan imamnya itu tersalah, ia mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang, seperti ia qiyam sudah betul. Mana di tasyahud awal seperti ia qiyam sudah betul, iaitu sudah betul tempat perdiriannya, maksudnya betul tegak berdiri, maka kembali pula ia kepada duduk membaca tasyahud, atau sujud ia sudah sempurna menghantarkan anggotanya yang 7, maka kembali pula kepada kunut. Maka tidak harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya. Ni keadaan apabila imam terlupa tasyahud awal, tiba-tiba imam dah berdiri sempurna dah, dia turun balik untuk tasyahud, makmum jangan ikut. Makmum jangan ikut, tunggu berdiri sehingga imam habis tasyahudnya, baru ikut imam semula. Kemudian begitu juga kunut. Kalau sekiranya imam sujud sebelum kunut, kemudian makmum ikut sujud, imam bangun kembali, makmum jangan ikut imam, tetapkan dalam keadaan sujud sehingga imam sujud semula. Tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri serta imamnya pada suruh meninggalkan tasyahud atau belum lagi berdiri ia, maka kembali imamnya duduk tasyahud padahal ia sudah berdiri. Betul wajib makmum itu berdiri, jangan ia duduk berserta dengan imamnya. Dia kata tak beri untuk kita ikut imam pada ketika itu. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum, kemudian kembali imam kunut, maka tiada harus makmum itu kunut serta imamnya, tetapi wajib ia turun sujud. Maka adalah dua surah ini tiada harus makmum mengikut imamnya. Disebut tidak harus makmum mengikut imamnya kerana imamnya itu tiada sunyi daripada kembalinya itu jika bersalah, sebab lupanya tiada batal sembahyangnya. Okey, macam ni keadaannya. Keadaannya sama, berpusing-pusing je sebenarnya. Dia jadi imam, orang tu jadi imam, tiba-tiba dalam keadaan solat subuh dia sujud, turun sujud, tapi dia bangun semula, makmum tengah tunggu dia tunggu dia berdoa, makmum tengah tunggu, tiba-tiba imam bangun semula, terus ikut imam ketika itu. Duduk tasyahud awal begitu juga. Tasyahud awal apabila dia sudah bangun, makmum masih lagi duduk tasyahud awal, kemudian imam turun, makmum pun tunggulah imam turun. Jadi begitu keadaannya, dan tidak harus bagi makmum untuk mengikut imam. Dua surah ini tiada harus makmum mengikut imamnya kerana imamnya itu tiada sunyi daripada kembalinya itu jika bersalah sebab lupanya.
tiada batal sembahyangnya, maka adalah orang yang lupa tiada harus kita ikut akan dia. Dan jikalau tiada batal sembahyangnya sekalipun atau sengajanya, maka batallah. Dan jikalau tiada batallah sembahyangnya, tiada apa? Sekiranya dilakukan dengan sengaja. Kebiasaan kalau dalam solat dia bukan lakukan dengan sengaja, tetapi dengan keadaan terlupa, maka batallah sembahyang itu, tiada harus kita ikut akan dia. Bermula sujud sahwi itu dua sujud jua, dan jikalau banyak lupanya sekalipun, wajib ia meniatkan sujud sahwi dan tepatnya dahulu daripada salam, dan kemudian daripada tasyahud dan solat seperti sujud sembahyangnya pada syaratnya dan segala sunatnya. Tetapi sunat dibaca subhana man la yanamu wa la yasu. Disuruh untuk kita baca subhana man la yanamu wa la yasu. Baik, kita beri laluan untuk azan, insya-Allah. Saya ulang semula 4 sebab apa kena sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan sunat ab'ad, meninggalkan sebahagian sunnah ab'ad. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan sengaja sekiranya dia melakukan sesuatu dengan sengaja, yakni kalau melakukan suatu perkara dengan sengaja membatalkan solat, tetapi sekiranya lupa tidak membatalkan solat, dan dituntut untuk kita melakukan sujud sahwi seperti mana memanjangkan rukun yang pendek seperti i'tidal dan duduk di antara dua sujud, kemudian bercakap, kemudian makan, kemudian menambah rukun sekiranya dia ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Rukun qauli seperti mana bacaan surah Fatihah dibaca di dalam rukuk ataupun sujud. Seterusnya, melakukan ataupun menambah rukun fi'li kerana ragu-ragu, menambah 2 kali, menambah sujud sekiranya dia ragu-ragu dah sujud kali kedua ke belum, ataupun menambah rukuk, ataupun menambah duduk di antara 2 sujud. Jadi 4 perkara yang disuruh untuk sujud sahwi ini perlulah kita perhatikan betul-betul, dan eloklah kita lakukan sujud sahwi. Itu adalah perkara yang sunat untuk mendapat kesempurnaan solat. Seterusnya berkaitan dengan apabila berlakunya selisih ataupun perkara yang tidak diingini berlaku dalam solat. Contoh, terbangun imam terlupa rakaat dan sebagainya. Apabila sudah sempurna perbuatan, contoh dia bangun daripada duduk tasyahud awal, dia sudah sempurna berdiri, kemudian dia duduk semula, yang makmumnya jangan ikut imam berdiri. Kalau diingat tasyahud awal, okey, tunggu imam duduk. Jadi perbuatan-perbuatan tu insya-Allah kita akan ulang semula pada minggu akan datang. Kita akan perincikan lagi atau memperhalusi lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab ini, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita mencapai kefahaman dalam beribadah, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Rabbana zalamna anfusana wa